Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak hari ini ya, ahli parlimen, pemimpin-pemimpin daripada PAS makin meroyan ya, membuat tuduhan dan juga pelbagai fitnah. Kononnya hari ini kabinet ini adalah kabinet membayar jasa. Itu antara tuduhan dan juga fitnah, khususnya pada parti UMNO, sahabat-sahabat semua. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa ya MP ahli-ahli parlimen daripada pembangkang daripada parti PAS ini ya tidak dapat menerima kenyataan? Adakah mereka masih beria-ia untuk mahu menjadi kerajaan, untuk menebuk atap seperti mana kenyataan-kenyataan daripada presiden mereka, sahabat semua, yang tidak habis-habis untuk menebuk atap kerajaan, untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Namun apa yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda hari ini adalah kenyataan balas daripada Lokman Adam membalun kau-kau ya, ahli parlimen Pasir Mas ini. Jadi saya mau kita mendengar dan juga menonton video ini, sahabat semua. Apakah tindak balas Lokman Adam terhadap tuduhan dan juga fitnah yang dilemparkan itu? Budi. Kabinet balas budi? Ya. Kenapa nak balas budi? Mungkin Apa budi yang ada pada Amir Hamzah yang perlu dilantik sebagai Menteri Kewangan kedua? You tell this Fadli use his bloody brain. Kan? Nak balas budi siapa? Ahmad Maslan tak ada budi ke? Ahmad Maslan lagi banyak jasa. banyak betul. Kan? So, apa maksud dia kabinet balas budi? Noraini adalah bekas menteri. Sekarang dia sanggup ambil jawatan timbalan menteri. You tak anggap itu sebagai satu pengorbanan? Seorang ketua wanita bertaraf timbalan presiden parti? Kan? Ini satu sacrifice untuk negara. Dia tak kisah. Samsul Anwar Nasara, bekas menteri tenaga, sekarang timbalan menteri dia dalam negeri. So, cakap tu pakai otak lah. Jangan sesuka hati dia memandangkan dia ni dah. Dalam masa dia bersama dengan Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun dia tak jadi menteri. Kan? Dia ahli parlimen, dia tak jadi menteri. So dia keluarkan kenyataan-kenyataan bodoh ni untuk apa? Nak jadi menteri? Mengharapkan supaya tukar kerajaan dia ada peluang jadi menteri. Kan? Pembangkang ni dia hanya bangkang kerana dia nak jatuhkan kerajaan Datuk Seri Anwar, itu je. Tidak lebih daripada itu. Cubalah sekali-sekala memberikan komen tu jujur, ikhlas, kan? Dan tidak dengan sentimen kebencian semata-mata. Persepsi. Bukan persepsi, ini kebencian. Persepsi tu dia yang wujudkan. Kerana dia benci Datuk Seri Anwar, dia wujudkan pelbagai persepsi yang negatif. Ini dipanggil fitnah. Dia yang membentuk persepsi itu. Okey? Okey dok, ada satu video berlegar dan viral tular di social media berkenaan dengan persempadanan semula ni menguntungkan DAP dan sebagainya, dan video ni daripada Presiden Parti Berjasa. Beliau juga mendakwa persempadanan semula ni secara terpilih ini akan menguntungkan DAP dan merugi ke orang Melayu pada PRU16 tu. Pertama sekali saya nak beritahu Berjasa ni, dia geng Mahathir. Mahathir. Nak beritahu Amin baik. Apa ni Presiden Berjasa nama apa? Ini semua geng Mahathir. Geng GTE. Bertanding atas tiket GTE, kalah. Semua mereka ni hilang deposit pilihan raya. Kan? But it's not only they are with Mahathir. Kan? They are getting all the information from Mahathir as well. They are being used by Mahathir. Kenapa dia reka cerita ni? Sebab inilah manusia jembalang tanah bernama Mahathir buat. Ingat lagi tak peristiwa 1999? Peristiwa Mata Lebam Anwar ni. Peristiwa Mata Lebam Anwar ni telah menyebabkan kita pada ketika itu Barisan Nasional telah kehilangan undi-undi Melayu. Itulah kali pertama PAS merasa dapat banyak kursi
menang di Parlimen. Apa Mahathir buat ketika itu? Mahathir buat persepadanan semula. Apa yang dia buat? Kawasan-kawasan Melayu ni dia khianat. Kelantan, Terengganu, dia tak tambah kursi. Dia tambah kursi di kawasan Cina. Dia tambah kursi bukan setakat di kawasan-kawasan marginal, tetapi apa yang dia buat ialah dia telah buat gerrymandering. Gerrymandering ni kawasan contohnya Shah Alam tu dulu 86% Melayu. Dia potong kawasan pilihan raya, persepadanan pilihan raya tu, dia masukkan kawasan Berkeley, kawasan India, kawasan Cina ni masuk dalam Shah Alam. Selepas persepadanan tu, jumlah pengundi Melayu di Shah Alam daripada 86% terbalik menjadi 68%. Maknanya orang Melayu di Shah Alam tidak boleh menentukan siapa wakil rakyat yang dia nak angkat di Shah Alam. Kerana bila Melayu dah berpecah, sebahagian pembangkang, sebahagian kerajaan, maka siapa yang dapat tarik pengundi bukan Melayu yang 32%, dialah menang. 2004, ketika itu, pembangkang tidak ada tokoh. Dato' Sri Anwar berada dalam penjara. Tak ada tokoh. Maka apa yang Mahathir buat ini menyebabkan, kebetulan lah pada tahun 2003 tu Mahathir turun. Ramai orang cukup bersyukur. Seorang yang pernah dipanggil Maha Zalim, Maha Fir'aun, semua jenis Maha ni, Mahathir, telah pun diturunkan daripada tahta dan diangkat Pak Lah. Pak Lah ni pada ketika itu masih dikenali sebagai Mr. Clean, sebagai calon Perdana Menteri pada ketika itu. So, disebabkan gerrymandering yang Mahathir buat, dan ketika itu orang Cina masih lagi bersama dengan MCA, MIC, orang India bersama, mereka sokong BN. BN menang besar tahun 2004. So, beritahu dengan Presiden berjasa ni, jangan tuduh UMNO ni sama lembu dengan Mahathir. Nak beritahu, UMNO hari ni bawah pimpinan Zaid Ahmadi bukan bacul macam Mahathir. Sanggup gadai kepentingan orang Melayu demi nafsu serakah dia untuk kekal berkuasa. We are not stupid. Kita akan pertahankan bermati-matian. Kita tidak akan membiarkan mana-mana pihak menyebabkan kepentingan orang Melayu ni terhakis dengan membuat persepadanan semula seperti mana yang digambarkan oleh Presiden berjasa yang sebenarnya telah dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir, dan manusia-manusia macam Presiden berjasa, macam Haji Amin dan sebagainya ni hari ni masih menjadi kuda tunggangan kepada Mahathir. Mereka ini jadi kuda tunggangan kepada Mahathir. Dia bertanding atas tiket parti Mahathir, GTA. Jangan lupa tu. Tak payah nak ajar kita apa UMNO perlu buat. UMNO tetap akan pertahankan kepentingan Islam, kepentingan Melayu, kepentingan bahasa Melayu, kepentingan raja-raja Melayu. You do not need to teach us. We know what we should do. Dan kita tak akan biarkan benda ni berlaku. Itu apa yang berlaku zaman Mahathir. Sama juga, you fikir Datuk Seri Anwar nak buat benda ni semua? We are not stupid. We are not stupid. So, jangan percaya fitnah-fitnah yang dilakukan oleh rejim-rejim yang jadi baruah kepada Mahathir. Okey? Begitu. Contoh kata, kalau parlimen, sesuatu parlimen tu besar, ada bilangan sekurang-kurangnya 300 pengundi, adakah perlu kita buat persepadanan tu bagi memastikan parlimen tu terjaga? Betul. Memanglah kalau misalnya kalau ada kawasan pilihan raya terlalu ramai, memanglah kita nak supaya ianya lebih efisien, ianya perlu dijaga oleh lebih daripada seorang ahli parlimen. Tetapi kena ingat, Sungai Rejang ni dulu 17,000 je satu kawasan parlimen. Di Sarawak.
Kenapa tak digabungkan je, kecilkan je kawasan parlimen di Sarawak? Sebab apa? Sebab ada pertimbangan lain yang turut diambil kira. Faktor geografi, faktor keluasan, kan? Tahu tak kawasan Sungai Rejang tu berapa besar? Ada yang lebih besar daripada negeri. Oh, okey. So jangan risaulah, biar orang politik uruskan benda ni. NGO kan, balaci-baci Mahathir ni kau buat kerja kau je lah. Tak payah ajar kita apa yang kita patut buat dan apa kita patut pertahankan. We are not like your boss. That's it. Okay? Ada yang nak naik ke? Tak ada lagi. Tak ada. Tak ada, kita ada soalan seterusnya. Okay, silakan soalan seterusnya. Okey tu. Wan Ahmad Faizal ada mengeluarkan kenyataan bahawasanya dia meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menggubal perlembagaan supaya tiada orang bukan Melayu yang dapat menjadi Perdana Menteri. Komen sikit tu. Dia macam ni lah. Walaupun perlembagaan Malaysia ini, kan, perlembagaan Malaysia ini tidak menyatakan bahawa Perdana Menteri itu mesti orang Melayu. Tetapi kita kena terima hakikat bahawa orang Melayu, Bumi Putera adalah bangsa pribumi dan juga majoriti penduduk dalam negara kita. Kan? Kita dah ada pengalaman membenarkan parti yang bukan majoriti untuk memerintah. Kan? Kita pernah bagi peluang kepada Mahathir, Presiden dan pengurusi bersatu, jadi Perdana Menteri. Apa jadi pada kerajaan? Jahanam, hancur lebu. Itu masih Melayu tu. Baru parti je minority. Minority party rules the majority. Dah jahanam. Kita pernah bagi peluang kepada Muhyiddin Yassin, Presiden bersatu, parti minority, tapi memerintah majority. BN lagi banyak, tapi dia perintah kita. Last kali tunggal langgang. Betul tak? Betul. Cuba bayangkan, walaupun dia Melayu pun, tapi dia datang daripada parti minority, keadaan menjadi huru-hara tak stabil. Bayangkan kalau kita letak bangsa minority memerintah majority. Kita letak tepilah 200 lebih setahun baru Obama boleh jadi Presiden Amerika. Kita letak tepilah bahawa Fiji boleh ditadbir oleh Perdana Menteri India. Kita letak tepilah macam-macam orang minority boleh menjadi pemerintah seperti mana di UK hari ini. Kerana belum tentu ianya satu ramuan yang boleh mewujudkan kestabilan. Dan kita ni baru merdeka berapa puluh tahun. Kita tidak sematang macam di US. Hari ini kita UMNO kerjasama dengan DAP pun orang tak boleh terima. Baru kerjasama. Hari ini DAP baru ada 5 orang menteri. Daripada 31 pun orang dah cakap banyak. Cuba bayangkan kalau DAP jadi Perdana Menteri. Betul tak? Betul. Jadi jangan bimbanglah. Perkara ni insya-Allah tidak akan berlaku dalam jangka masa yang sangat panjang. Lebih-lebih lagi rakyat Malaysia ini, saya nak beritahu dari segi statistiknya kena tengok. Orang Mak Faisal ni statistik apa pun dia tak tahu. Bila ekonomi jatuh, otak dia hanya boleh berfikir suruh kerajaan citak duit. Dia ingat ni zaman Jepun citak duit pisang tau. Lepas tu idea bodoh dia mengeluarkan kenyataan bahawa bila nak menyelesaikan masalah ekonomi, kerajaan tanggung semua hutang B40. Di mana datang letak otak dia? Nak hapuskan boleh, macam bos dia hapuskan hutang penuh ke Felda. Lepas tu dia tak bayar hutang yang Felda kena tanggung. Dia tinggalkan macam tu je. 2 tahun lepas tu baru Datuk Seri Anwar selamatkan Felda. Kan? Ini mentaliti sengit macam ni, Tapi nak buat macam mana, orang macam sendiri yang pilih dia. Dia masalah orang macam lah. Kalau orang macam ni lebih separuh tak sewil, mungkin dia
tak ada peluang jadi ahli parlimen. Tapi yang lebih separuh ni kepala tak betul. There's nothing that we can do. So bagi saya simple saja. Kan? Kita kena terima hakikat bahawa biarlah benda tu. Dia sebenarnya provokasi. Dia nak suruh Datuk Seri Anwar ni keluar kenyataan terhadap benda ni supaya kenyataan tu boleh digunakan untuk dia spin. Tetapi dia 33 bulan duduk dalam kerajaan Bumi Putra. Apasal dia tak letak peruntukan tu, dia tukar hanya Bumi Putra, hanya Melayu boleh jadi Perdana Menteri? Kenapa tak buat? Kan? Kenapa hari ni nak desak Datuk Seri Anwar? Hanya untuk memecah belahkan. Dan kita tengok geng dia yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir seperti Lim Kit Siang mengulangi apa yang Tun Dr. Mahathir cakap. Siapa orang yang pertama yang cakap bahawa bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri? Siapa? Mahathir. Kenapa orang tak bising bila Mahathir cakap? Kenapa orang bising bila Lim Kit Siang cakap? Sebab bila Mahathir cakap, dia pun bukan Melayu juga. Dia Kerala. Orang je tak perasan. Betul tak? Bila dia cakap, orang tak sensitif. Bila Lim Kit Siang cakap, orang sensitif. Tapi kena faham. Lim Kit Siang cakap tu kenapa? Sebab dia tahu orang Melayu takut dengan DAP. Bila dia ulangi benda ni, orang akan marah pada DAP. Sabotaj. So apa Lim Kit Siang sedang buat? Sabotaj dalaman. Dia sedang sabotaj DAP yang dipimpin oleh seturu politik anak dia, Anthony Loke. Itu sebab kita kena yakin dengan kepimpinan Anthony Loke. Sebab kepimpinan Anthony Loke lebih pragmatik, lebih bertolak ansur, dan saya yakin kerajaan DAP di bawah pimpinan Anthony Loke tidak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh DAP di bawah kepimpinan Lim Kit Siang dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Saya yakin. Biarkan Lim Kit Siang nak senada dengan Tun Dr. Mahathir, biarkan. Tetapi tak kiralah dia buat penafian ke apa ke, kalau orang buat ada otak, dia tahu sekarang ni parti dia sedang bertungkus lumus dalam meyakinkan orang Melayu khususnya bahawa mereka sudah berubah. Mereka bukan macam DAP ketika zaman bersama dengan PAS. Mereka bukan macam DAP seperti mana bersama dengan Bersatu. Kenapa kamu perlu mengeluarkan kenyataan bodoh begitu? Tidak ada sebab kecuali kamu nak sabotaj parti kamu yang bukan lagi dipimpin oleh anak kamu. Kenapa? Adakah apa-apa yang dia demand daripada PMX? Ataupun dia kecewa kerana anak dia tidak dapat pengguguran kes seperti mana yang diperolehi zaman Tommy Thomas menjadi Peguam Negara? Ini dia perlu jawab. Kita nak tahu kenapa tiba-tiba dia pun tahu bahawa bukan Melayu tak mungkin boleh jadi Perdana Menteri. Tapi kenapa dia keluarkan kenyataan itu untuk menakutkan orang Melayu terhadap DAP sekali lagi? Kenapa dia cuba gagalkan kerjasama di dalam kerajaan perpaduan ini? What is his intention? We are not stupid. Kita boleh baca pemikiran dia. Dan kita pun kalau boleh tak nak kritik dia. Sebab bila kita kritik dia, ada juga kawan-kawan dalam DAP, kawan-kawan kita ni yang masih percaya dengan dia. Mereka pun tersinggung. Kita pun kalau boleh tak nak keluarkan kenyataan yang boleh menyinggung dia atau pengikut-pengikut dia. Tetapi what choice do we have? Kita ada pilihan. UMNO tak boleh berdiam diri. Kita tak boleh biarkan orang apa yang dia buat menjejaskan UMNO. Kalau kita tak jawab Lim Kit Siang ni, orang akan kata tengok bila Wee Ka Siong ke, bila T Liang ke, bila naik Presiden MCA keluar kenyataan, kita jawab. Bila Lim Kit Siang keluar kenyataan, kita tak jawab. Itu yang orang kata kita ni baru DAP.
Okey. Begitu. Satu lagi berkenaan dengan Alright, so itu dia satu pencerahan yang padu ya daripada Lokman Adam. Awalnya tadi bagaimana beliau membalun Fazli Sarih, ahli Parlimen PAS. Kononnya ini jasa, ini kabinet adalah untuk membayar budi, membayar jasa dan sebagainya. Itu adalah satu tuduhan. Kalau kita lihat Kerajaan Perikatan Nasional, ya, kabinet mereka adalah kabinet scheme of thing. Itu baru benar tuduhan yang patut dilemparkan oleh ahli parlimen ini. Dan sekali lagi sahabat semua, kita boleh lihat bagaimana hipokrit, bagaimana bangang, bodoh, tiada otak. Inilah dia pemimpin-pemimpin daripada parti PAS. Jadi sahabat semua, itu daripada saya. Apa pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.